Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah kerana kita dapat bersama-sama pada program kita pada malam ini, dan kita harapkan ia dapat memberikan semangat serta penerangan kepada tuan-puan sekalian untuk memberikan peluang kepada Perikatan Nasional sekali lagi memimpin negara ini, insya-Allah, pasca PRU ke-15 nanti. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, apabila saya membaca surah Yasin ayat 82 tadi, ia menceritakan kepada kita perlunya kita semua, baik di kalangan jentera, petugas ataupun kepimpinan parti ataupun tuan-puan yang akan mengundi, kita mesti ada nilai pengharapan kepada Allah. Nilai pengharapan ini dinamakan sebagai Ar-Raja. Seseorang hamba yang beriman kepada Allah, maka dia akan ada nilai pengharapannya kepada Allah. Dan pengharapan terbesar kita ialah apabila kita dipimpin oleh mereka-mereka yang memahami prinsip dosa dan pahala, mereka-mereka yang memahami prinsip adanya hari keadilan, kerana mereka-mereka ini pastinya ada nilai integriti. Mereka-mereka ini akan menjadi pemimpin yang bukannya didewakan oleh rakyat, tetapi mereka ini adalah pemimpin yang berbakti untuk kebajikan rakyat. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sistem bernegara di dalam negara kita ini berteraskan kepada sistem raja berperlembagaan, constitutional monarch. Dalam arti kata lain, mana-mana parti politik di dalam negara ini yang ingin mendapat mandat rakyat, mereka mesti bersama-sama committed untuk bersama dengan sistem demokrasi ini dan berteraskan kepada perlembagaan negara. Tuan-puan sekalian, perkara ini tidak ada pada DAP dan Pakatan Harapan. Apa yang berlaku setelah mereka memimpin 22 bulan, mereka cuba merektifikasikan ISAT dan Statut Rom, yang di mana perkara ini merupakan satu racun kepada perlembagaan negara dan sistem diraja di dalam negara ini. Tidak perlu untuk saya mengutarakan pelbagai kefasadan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh mereka selama 22 bulan. Dan saya yakin dan percaya rakyat yang normal di dalam negara ini pasti tidak akan memberikan undi mereka kepada Pakatan Harapan lagi. Betul atau tidak? Tetapi yang merungsingkan kita, tuan-puan sekalian, apabila berlakunya pertembungan di antara orang Melayu Islam itu sendiri, yang menyebabkan berlakunya pertempuran barangkali 3 ke 4 penjuru di Parlimen Sepang ini. Yang kita tahu, walaupun pada hakikatnya pengundi Melayu di sini dalam 68%, jumlah pengundi kita 168,000, tetapi apabila berlakunya pertembungan parti Melayu pelbagai penjuru ini, maka kemungkinan akan dimenangi oleh mereka-mereka yang liberal dan juga mereka yang mahu menghentam dan menghancurkan perlembagaan negara ini. Kemungkinan itu ada. Sebab itu, tuan-puan sekalian, kebahayaan yang paling besar apabila berlakunya perpecahan ini, tuan-puan sekalian, PAS dan Perikatan Nasional, walaupun perkara ini telah menjadi satu perkara yang akademik, usaha PAS dan Perikatan Nasional untuk menyatukan ummah ini dibuat sehingga ke penghujungnya. Kita tidak mahu bertembung dengan Barisan Nasional, sebab kita tahu PAS, Bersatu dan juga UMNO adalah parti Melayu yang kuat di dalam negara ini. Sekiranya ketiga-tiganya ini boleh disatukan, PH tidak akan ada peluang sama sekali untuk memerintah negara ini. Persoalannya, cabarannya,
bagaimana tuan-puan ingin memilih pada PRU ke-15 nanti? Siapakah yang patut dipilih? Siapa yang patut kita pilih? Tuan-puan sekalian, jawapannya mudah. Apabila kita membuat pemilihan kepada pimpinan-pimpinan yang bertanding, maka ada ciri-ciri yang sepatutnya kita ambil. Dan ciri-ciri ini bukan datang daripada pemikiran kita semata-mata. Ada divine intervention, ada ilmu wahyu yang mengajar kepada kita apa ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladheena immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ada 5 kriteria tuan-puan sekalian di dalam kita memilih pemimpin. Kerana sekiranya salah kita memilih pemimpin ini, 5 tahun kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesilapan kita. 5 kriteria ini Allah nyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Yang pertama, mereka yang apabila diberikan kedudukan di muka bumi ini, mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. 5 kriteria ini yang pertama sekali ialah kepatuhan kepada Tuhan. Mereka yang memahami kepatuhan kepada Tuhan ini, mereka yang ada nilai takwa, mereka ada nilai integriti, mereka tak bersama dengan orang rasuah, apatah lagi mengambil rasuah dan mendewa-dewakan orang rasuah. Ini orang rasuah kita dewa-dewakan. Bukan kita buat fitnah tuan-puan sekalian. Ini tak dihukum di dalam penjara, dan sekarang ini dalam kes pun. Tuan-puan sekalian, satu penyakit ummah berlaku apabila rakyat melihat pemimpin kepada popularitinya, bukan dilihat kepada nilai teras yang ada pada jati dirinya. Dan mereka yang seharusnya dipilih adalah mereka yang ada nilai integriti yang tinggi. Dan inilah calon yang kita berikan di Parlimen Sepang ini. Yang kita tahu perkara ini ada pada beliau. Yang kedua, mereka yang melaksanakan ekonomi yang adil. Kita menolak konsep kebendaan tanpa perhitungan agama. Ini perkara yang dinamakan sebagai menunaikan zakat. Tuan-puan sekalian, Kerajaan Perikatan Nasional, kita berdepan dengan suasana pandemik. Tidak ada mana-mana kerajaan di dalam Malaysia ini, tidak ada mana-mana parti di dalam negara ini, termasuklah Barisan Nasional, yang boleh mendabik dada mereka ada pengalaman menghadapi pandemik sebegini. Yang menghadapinya itu orang ni bekas Perdana Menteri kita yang menguruskan kabinet members berhadapan dengan pandemik yang unprecedented, yang tidak pernah dihadapi oleh mana-mana pemimpin politik tanah air ini. Tuan-puan sekalian, waktu itu saya menjadi Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Saya tahu apa yang dibuat oleh beliau. Sikit-sikit rakyat, sikit-sikit rakyat. Tak ada kerja, rakyat. Apa rakyat-rakyat nak makan? Apa makanan di atas meja? Pelbagai inisiatif yang dibuat, pelbagai pelaburan yang kita buat, tak takut mengambil risiko. Sebab apa? Sebab rakyat. Kerajaan itu berjalan dengan baik dan cemerlang. Kita di antara negara yang terbaik di dunia menghadapi COVID-19. Tetapi dia dijatuhkan oleh 15 budak hitam daripada UMNO. Tuan-puan sekalian, kerajaan ini jatuh kerana mereka yang zalim, mereka yang ingin mendapatkan kuasa untuk kebendaan mereka. Lainlah kalau kita membuat pentadbiran yang menyusahkan rakyat. Sebab itu tuan-puan sekalian, jangan ulangi lagi perkara ini. Jangan kita percaya lagi kepada janji-janji mereka yang rela untuk menyusahkan rakyat semata-mata untuk tengkuk mereka. Begitu juga dengan pilihan raya umum ke-15. Dalam keadaan kita tahu yang pilihan raya ini akan berlaku pada musim monsun,
musim banjir, mereka menolak segala cadangan daripada kita, menyebabkan 12 menteri kabinet daripada Perikatan Nasional kita menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong memberitahu ketidakpuashatian kita, ketidaksetujuan kita. Kerana apa? Kerana kita mesti mendahulukan rakyat. Ini yang saya maksudkan, mereka yang memberikan keadilan kepada semua dalam bidang ekonomi. Ketiga, negara berkebajikan, yakni berbuat yang makruf, bukannya welfare state, tetapi memberikan keadilan kepada semua. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesiapa pun yang tertinggal. Ini ucapan Perdana Menteri kita sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan ada pun di kalangan kita, apa jua bangsanya, apa jua keadaannya, jangan ada siapa pun yang tertinggal. No left behind, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini yang berlaku, tuan-puan sekalian. Kemudiannya, kehebatan undang-undang. Kerajaan Perikatan Nasional kita tidak masuk campur dalam bidang kehakiman ataupun judisiri. Kita biarkan judisiri bertindak pada asasnya. Kita menghormati nilai perbezaan di antara eksekutif, legislatif dan juga judisiri. Tuan-puan sekalian, kalaulah waktu itu Perikatan Nasional mengambil peluang untuk mengambil kesempatan kepada kes-kes mahkamah ini, pastinya negara akan menjadi huru-hara. Ini yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Dan yang terakhir, wawasan akhirat. Seringkali kita mendengar doa yang dibacakan oleh bekas Perdana Menteri kita di televisyen, di radio. Bagaimana pada akhirnya kita mengembalikan segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sekalian, inilah ramuan yang ada pada Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu saya menyeru dan merayu kepada tuan-puan sekalian, kepada semua jentera-jentera, sama ada kita bertanding pada nama calon parti kita ataupun tidak, itu bukan persoalannya. Sebab musuh kita lebih besar. Musuh kita adalah Pakatan Harapan, musuh kita adalah Barisan Nasional dalam PRU pada kali ini. Sekiranya kita berpecah, kekuatan kita akan hilang. Adapun kepada tuan-puan yang akan mengundi, saya merayu kepada tuan-puan sekalian, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, kalau kita sayang kepada cucu-cucu kita, ingat kepada tagline bersih dan stabil. Kerana tagline bersih dan stabil adalah tagline Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Saya nak minta tuan-tuan ulang sama-sama dengan saya. Bersih dan stabil. Bersih dan stabil. Bersih dan stabil. Bersih dan stabil. Saya harapkan dengan tagline yang mudah ini, waktu 19 hari bulan nanti, waktu pembuangan undi, ingat tagline ini dan undilah calon daripada Perikatan Nasional untuk Parlimen Sepah. Boleh atau tidak? InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan. Assalamualaikum warahmatullahi.